Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 3 Ramadan 1442 bersamaan dengan 15 hari bulan 4 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam adalah surah yang ke-19. Surah yang ke-19, juzuk yang ke-16. Juzuk yang ke-16. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada muqaddimah surah, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Itu ayat surah Maryam. Tengok muqaddimah surah dalam pimpinan. Surah Maryam. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Makkiyatun hukiyal ijma' ala zalik. Ada sebagian ulama katakan ijma' dah ulama, dia ni surah ini Makkiyah. Namun begitu masih ada perbincangan. Waqila Makkiyatun illa ayataini minha famadaniyatan. Makkiyah tapi dua ayat dia tu madaniyah. Mana ada dalam surah Makkiyah ayat madaniyah masuk di situ, yaitu qauluhu ta'ala ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, ayat 58, dan ayat wa im minkum illa wariduha, ayat 71. Ada lagi pandangan ulama kata waqila illa ayatas sajadah minha famadaniyah, waqila innas surata kullaha madaniyatun. Jadi asasnya tapak surah ini Makkiyah. Qila tu dia panggil panjang cerita. Baik, mengandungi 98 ayat. Dalam surah Maryam ini berapa ayat kita ada? 98 ayat. InsyaAllah kita khatam dalam bulan Ramadan yang mubarak ini, insyaAllah. Baik, tasmiyatus surah, dinamakan surah Maryam. Summiyat hadhihi surah bisurati Maryam. Kenapa? Kerana perihal Siti Maryam. Itu kita nampaklah terjemahan ni orang Melayu Malaysia. Sebab dia ada kalimah Siti. Tak ada
Maryam ni tak pernah ada Siti nama dia. Dia ada nama dia Maryam. Sepatah ya. Kalau orang Malaysia ditulis M-A-R-I-A-M, yang betulnya M-A-R-Y-A-M, Maryam. Bagus betul. Kita kadang-kadang kita ikut bunyi dah. Maryam. Surah Maryam, kerana perihal Sayyidah Maryam disebutkan ada peristiwa mengenainya ala qissatiha mufassalah, secara detail disebutkan pada ayat 16 sehingga ayat 34. Berapa ayat tu? 16 34. Banyak ayat jugalah dalam Quran ni, kalau kira banyak dah tu. Sebab Quran dia ringkas je, dia panggil i'jaz. Di antara dalil yang menunjukkan nama dia Maryam, yang pertama daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah Mas'ud kata, surah Bani Israel, surah Isra, wal Kahfi, wa Maryam, wa Taha, wal Anbiya, hunna minal itaqil wal, wa hunna min tiladi. Dia kata ni, nak surah yang sebut ni, Isra, Kahfi, Maryam, Taha dan Anbiya, 5 surah ini minal itaqil awal, maknanya di antara surah yang awal turun. Yang awal turun, iaitu turun di Mekah, dan di antara surah yang dia awal belajar, surah-surah inilah. Dan wahunna min tiladi, ia termasuk dalam surah ma hufiza qadiman, awal lagi aku hafal surah-surah ini. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Al-Kirmani, seorang ulama hadis, dia kata apa? Maksud Ibnu Mas'ud ini tafdil hazihi suwar, menunjukkan kelebihan surah ini. Kenapa? Tanda ni pelajar. Kenapa Ibnu Mas'ud kata min tiladi, bendanya awal lagi aku kaji? Sebab dalam surah yang 5 ini, 5 yatadammanu, mengandungi muftatahun, pembukaan semua surah itu daripada benda yang pelik, amrun gharib, yang terjadi dalam dunia ini. Apa yang pelik? Khariqalil adah, mencarikan adat, mana luar kebiasaan, iaitulah surah Al-Isra, subhanallazi asra. Apa tak pelik? Nabi kita berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis satu malam, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, sangat pelik. Surah yang kedua, Qissatu Ashabil Kahfi, tidurnya lama 309 tahun. Kisah yang ketiga, kisah Sayyidah Maryam. Apa yang pelik? Melahirkan anak tanpa bapa secara syar'inya. Zaman kita ini ramai juga lahir tak ada suami. Bapa ada, kalau tidak tak jadi anak kan. Itu kita kena beza. Zaman kita ni bapa ada, suami tak ada. Nauzubillah. Wa nahwa, dan seumpamanya lagi. Yang pentingnya 3 surah yang depan ni benda yang ajaib, di luar kebiasaan. Karena itu dia kata mintiladi. Wal awaliyah juga boleh juga kita tafsir maksud Ibnu Mas'ud yang terawal yang dia hafal, ataupun ia menunjukkan surah ini awal turun li'annaha makkiyatun. Sempat kau tulis ni para pelajar kita ni. Saya ulang balik. Ibnu Mas'ud kata mintiladi, daripada surah-surah yang awal aku hafal. Jadi ulama kata, Kirmani kata, sebab apa? Sebab 3 surah yang awal ni mengandungi benda pelik yang mencarikan adab. Kemudian di antara surah yang awal dihafal ataupun surah yang terawal turun, alhamdulillah. Kata-kata Ibnu Mas'ud ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qadimtul madinata muhajiran, aku sampai masuk Madinah berhijrah daripada kampung dia. Fa sallaitu subha, mula-mula sekali aku pergi salat subuh, wara'a Siba'in, di belakang seorang sahabat nama dia Siba' bin Urfutah.
Siba, Simba alif ain, Siba bin Ain, Urfutah, sahabiyun. Nabi kita lantik dia menjadi ketua di Madinah setelah Nabi salah keluar ke Khaybar dan ke Dumatil Jandal. Mana nak tahu yang ketujuh. Abu Hurairah ni masih Islam tahu yang ketujuh, tapi dia pulun belajar sehingga dia menjadi di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka kata Abu Hurairah, aku dengar Siba baca fi sajdatil ula surat Maryam, maknanya rakaat yang pertama surah Maryam, wa fil ukhra rakaat yang kedua wailul lil mutaffifin. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, wal Baihaqi wal lafzu lahu. Itu menunjukkan nama surah Maryam. Nak isbat nama surah Maryam. Adapun intisari kandungan, tengok kitab. Intisari kandungan surah Maryam menerangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dengan berlaku kejadian-kejadian yang luar biasa. Apa luar biasa? Yang pertama, peristiwa Nabi Zakaria alaihi salam yang telah tua dan istrinya pula mandul, telah dikabulkan doanya dan dikurniakan seorang anak laki-laki, nama dia Yahya, Nabi Yahya alaihi salam. Jadi orang tua-tua pun kalau nak anak doa ya. Allah Taala nak beri anak boleh je. Baru ni keluar dalam berita orang di negara India ke mana. Tua dah dia, nenek boleh anak. Jangan ada main-main. Kalau tu ayah boleh baby sebab ibu muda, cerita lain. Itu lain. Masa tu jangan ada kurang orang tua-tua ni. Bui hak muda jadi lagi ke dia kan. Tukang cucu lah dia. Baik. Yang kedua, benda ajaib yang kedua, peristiwa Sayyidah Maryam binti Imran, gadis suci yang telah melahirkan seorang anak laki-laki, iaitulah Nabi Isa alaihi salam, dengan tidak berbapa. Pada akhir kisahnya itu, Allah Ta'ala menegaskan bahawa apa yang telah diceritakan dalam Quran mengenai Nabi Isa, yang tersebut itulah yang sebenar-benarnya. Versi-versi lain dalam kitab Taurat, Injil hak duduk guna oleh puak Kristian, puak Nasara itu banyakkan penyelewengan yang telah masuk. Tapi yang betulnya yang Tuhan cerita dalam Quran, yakni bukanlah sebagaimana yang didakwakan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara, Kristian atau puak-puak sesat yang lain, wal iyaz billah. Setelah menyebut perihal sebilangan nabi-nabi yang lain dalam surah Maryam ini, ada beberapa orang nabi yang disebut, tanda pelajar. Di antaranya Musa, Harun, Ismail, Idris alaihi wassalatu wassalam. Sudah pastinya Isa kan. Dan perihal orang-orang yang beriman dan yang ingkar serta balasan yang akan didapati masing-masing pada hari akhirat kelak. Lalu diceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan kaum kafir musyrik yang menentangnya. Tatkala mereka tidak dapat menolak hujah-hujah yang terkandung dalam ayat-ayat suci yang dibacakan kepada mereka, mereka berdalih dengan membanggakan kekayaan mereka dan bilangannya yang ramai berbanding dengan orang-orang Islam pada masa itu yang masih sedikit jumlahnya dan kebanyakannya pula miskin belaka. Subhanallah. Seolah-olah mereka berkata, kalau agama kamu benar, wahai orang Islam, mengapa kamu hidup susah di dunia sedangkan kami senang lenang? Jadi puak kafir ni buat hujah betul ajaran dia dengan kekayaan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak hujah mereka yang tersebut dengan menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidak melambangkan benar dan salah. Bukan benar salah duduk di kaya miskin. Kerana berapa banyak kaum-kaum yang lebih kaya dari mereka pada zaman yang lalu telah dibinasakan dan tidak selamat hidupnya. Kemudian ditegaskan bahawa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah supaya baginda membacakannya kepada umat manusia
dan menyampaikan berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang beriman, yang menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang dijanjikan di dalamnya, dan supaya baginda memberi amaran kepada orang-orang kafir sebagaimana yang ditegaskan di dalamnya, bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya jika mereka masih berdegil di dalam kekufuran. Surah Maryam diakhiri dengan satu pengajaran yang memberi keinsafan, terutama kepada golongan yang masih degil dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Kerana amatlah banyak kaum-kaum yang seperti mereka telah dibinasakan oleh Allah pada masa yang lalu, sehingga punah ranah, semuanya hancur lebu habis. Orang kata tak ninggal bakar pokok ni, tak ninggal bakar, habis, mati. Baiklah, itu di antara intisari yang kita fahamnya dalam intisari ini. Yang pertama, Allah sebut dalam surah ini kisah Zakaria, kisah Maryam dan anaknya Isa. Ada juga disebut tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian isyarat kepada Nabi Musa, Harun, Ismail, Idris. Dalam surah ini juga disebut tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan seksaan kepada orang kafir. Allah Ta'ala masih lagi buka pintu taubat seluah-luahnya kepada orang yang derhaka. Itulah di antara intisari surah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama yaitu dalam surah kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kaf ha ya ain sad. Ini dia panggil dalam bahasa pengajian Al-Quran, dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf apa ni? Huruf al-muqatta'ah maknanya huruf tulisan bersambung tapi dibaca satu-satu. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu dia panggil huruf muqatta'ah, yang Allah Ta'ala mulakan surah ini dan beberapa surah lain dengan huruf-huruf seumpama ini. Ta'ti ayat seperti ini untuk menyatakan i'jazul Quran. Orang lain tak boleh nak tiru-tiru, tak boleh. Dan dalam ayat ini telah menzahirkan bahawa kebanyakan makhluk yang ramai-ramai ini tak boleh nak tiru apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa permulaan surah yang menggunakan huruf al-muqatta'ah. Habis apa dia huruf muqatta'ah ni? Tengok nota di bawah. Tuan Syekh pimpinan kata, lihat penjelasan nota nombor 7. Mana? Ayat Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, surah yang kedua di awal mushaf. Jadi aku tak hurai di sini. Saya tuduh hurailah kepada para jemaah apa maksud kaf ha ya ain sad. Ramai ulama mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kalau kita korek cari juga, mungkin jumpa, mungkin tak jumpa, mungkin tepat dan mungkin tak tepat. Kecuali Nabi jelas. Tapi oleh kerana Nabi lepas gitu saja, sebab itulah ramai ulama tafsir dia tak mau cakap panjang. Dia kata Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Ta'ala yang mengetahui maksud dia. Wallahu a'lam. Itu yang paling, orang panggil paling selamat di dalam perbincangan kita. Mari kita pergi kepada kisah Sayyidina Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hambanya Zakaria. Hamba dia Zakaria. Baik, tengok nota di bawah. Nota 785. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang telah dikabulkan doanya
dan dianugerahkan seorang anak laki-laki, iaitulah Nabi Yahya. Ini di antara nabi yang berketurunan. Yahya daripada Zakaria, kan? Yusuf mari daripada Yakub, Ibrahim. Jadi ada nabi-nabi daripada keluarga. Itu di antara kelebihan Allah Taala beri pada keluarga mereka. Walaupun bapa dia Zakaria telah tua, kita tak pelik bapa tua, ramai lagi orang boleh anak, tapi isterinya mandul. Ini yang pelik. Isteri mandul masih lagi boleh melahirkan anak. Maka itu di antara benda ajaib. Jadi dalam keajaiban dalam kisah surah Maryam ni dua, Zakaria kemudian Sayyidah Maryam sendiri. Tengok Nabi Zakaria, Allah suruh peringatkan, wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat kisah yang berlaku kepada hamba kami, apa dia? Zakaria. Zakaria wa Yahya wa Isa. Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Kata di Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kana Zakariya'u najjaran. Nabi Zakaria ni dia khija. Nabi-nabi dia bukan duduk saja. Apa khija dia? Najjaran, tukang kayu. Dia pandai tukang kayu. Nabi-nabi ni ada khija. Nabi Daud tukang besi. Kita ni tak tahu tukar berapa. Jadi kita kena ada profession, kata orang, kena ada kerja buat kita. Jangan pakai mentakut dia Nabi, dia tak kerja lah. Kita kena jangan jadi pemalas. Setiap Nabi dia ada kerja sendiri. Sebab tu dari sudut ekonomi dia tak bergantung dengan orang, yang menyebabkan dia boleh menceritakan kebenaran tanpa terikat dengan orang. Kita ni kalau kerja dengan orang, ada benda yang kita tak berani nak kata. Cakapkan bos marah. Kalau bos marah, lain macam pula. Jadi kita mesti ada orang panggil ayat-ayat simpan tu ada. Nabi Zakaria najjaran, hadis ini rawahu Muslim. Bagaimana cara Nabi Zakaria berdoa? Tanda ni. Pelajar-pelajar tanda, kita nak belajar teknik berdoa yang berkesan. Tulis tepi kita, teknik doa berkesan. InsyaAllah di akhir nanti dalam fawaid saya akan sebut rahsia doa Nabi Zakaria, 10 rahsia ada. Dan beberapa adab doa nanti insya-Allah. Harapnya masa cukup. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatkanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa macam mana? Bertempik, melau, la, nidaan, seruan, permohonan khafiyya, secara tersembunyi, secara perlahan-perlahan. Itu gaya doa yang Allah Ta'ala puji Nabi Zakaria. Sebab apa dia doa secara perlahan? Coba tengok kenapa doa dia perlahan. Dalam kitab tafsir menceritakan, di antaranya tafsir As-Sam'ani, Al-Qurtubi dan lain-lain. Dia kata waqtulifa fi sababi ikhfa'ihi hadzal nida. Ulama berbeza tafsiran tentang kenapa Nabi Zakaria nidaan khafiyah, berdoa cara sembunyi, cara perlahan. Yang pertama, tanda yang pertama, dia sembunyi daripada kaum dia. Dia tak mau kaum dia tahu, takut orang mari perli. Zakaria nak baby ni, tua ke diri tak malu. Jadi Nabi Zakaria tak mau orang perli dia berdoa perlahan-perlahan. Satu. Waqila, ini pandangan yang kedua, Nabi Zakaria berdoa secara perlahan, aqrabu ilal ikhlas wa ab'adu minar riya. Mana kita berdoa perlahan ni lebih ikhlas dan jauh daripada riak. Kita masyarakat hari ni tak, kalau berdoa nak bertepik-tepik, nama dia doa munajat. Munajat ni mana orang berbisik dengan Allah. Kita munajat, kita pasang semua speaker, 12 biji speaker atas menara dipasang semua, sampai jiran sebelah mari ketuk pintu masjid perlahan sikit, orang nak tidur.
Masa jenis zaman Facebook ni pula lain pula. Tuan-tuan, petang ini saya nak pergi Masjid Haram. Siapa nak suruh saya doa tulis PM kat bawah. Kita kata subhanallah, sunnah mana kau pakai sekarang? Dipanggil sunnah PM ni apa benda? Kita nak doa-doa je lah. Doa muslimin dan muslimat sudah masuk semua. Yang ketiga, maksud doa bersembunyi ini innahu da'a fi jawfil lail, dia berdoa di akhir malam waktu sahur dalam keadaan dia sujud. Ini semua di antara cara-cara mustajabnya doa. Di akhir malam waktu kita sujud, kita minta dengan Allah apa yang kita nak. Itu tiga sebab kata ulama tafsir kenapa Zakaria memilih doa khafiyya, secara sembunyi. Baik. Yang pertama, cara nak doa kita kena perlahan. Yang kedua, kita kena guna pendekatan isti'taf. Kita beri rayuan kepada Allah. Kenapa saya nak benda ni? Nyatakan hajat. Sebelum kita nyatakan hajat, kita nyatakan kedudukan kita. Tengok Zakaria kata apa. Ayat 4. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Allahu Akbar. Nabi Zakaria merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulang aku ni. Raqqa azmi wa da'ufat quwwata badani. Tulang pun lemah dah, tubuh pun tak sihat, tak kuat dah ya Rabbi. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan telah putih melepaklah uban rambut di kepalaku. Uban putih habis dah, tak payah pakai piah dah kepala kita ni. Maknanya uban habis. Mana Zakaria menunjukkan dia tu lemah, tak kuat, tak larat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu. Itu dia panggil, tengok 786, yakni pada masa yang lalu aku tidak pernah hampa, bahkan sentiasa merasa bahagia dengan doa permohonanku padamu yang selalu makbul. Itu dia panggil tawassul. Ya Rabbi, sebelum ni doa-doa aku ni engkau kabulkan. Agaknya kali ni sama jugalah. Itu dia panggil kita kita berdoa, kita tawassul dengan doa kita sendiri yang lepas-lepas. Allah Ta'ala telah qadakan hajat kita. Oleh kerana biasanya saya sudah kabul doa, alhamdulillah, perkenankanlah doa permohonanku ini, wahai Tuhanku. Jadi kali ini pun kira macam lepas-lepas jugalah, minta sama juga. Itu dia panggil gaya bahasa. Kita nak berdoa, kita kena bagi tahu kelemahan kita dulu. Orang panggil nyatakan sebab kenapa engkau nak benda ni. Ni kita minta doa, relax, tak boleh cakap dulu. Contohnya kita kata ni pelajar-pelajar kita muda-muda ni, dia nak kahwin. Mungkin nak doa bangun waktu sahur, ya Rabbi ya Tuhanku, payahnya nak sahur tak ada orang masak ni. Sudah minta dulu. Kemudian Allahumma rzuqni arzaujatan salihatan jamilatan tayyibatan. Apa doa? Aku jadi. Ni bangun doa ya Rabbi nak bini. Tuhan kata minta kan molek sikit kan. Itu dia panggil bahasa kita dengan Allah Azza wa Jalla, kena ada bahasa interaksi komunikasi kita dengan Allah. Baik. Tengok ayat yang keempat, apa lagi seruan Nabi Allah Zakaria alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam di dalam doa yang cukup memberi motivasi kepada kita di dalam ayat yang kita baca ini. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang ke-5. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Allah, sedihnya dia. Dan sungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku. Itu dah. Maknanya dia tak sebut tentang dunia, dia pergi kepada mana? Kepada akhirat. Aku bimbang ya Rabbi, bimbang takut keluarga-keluarga kita tak ambil syakna. Kalau aku tak ada nanti, siapa yang nak sambung dakwah ini? Maka sudah tentu kalau ada anak ini kita didik betul-betul, insya-Allah dialah yang akan menyambung kerja-kerja dakwah yang dilakukan itu. Allahu Akbar. Kita belajar daripada sirah Sayyidina Zakaria ini betapa pentingnya tuan-tuan guru, ustaz-ustaz melahirkan pelapis
kepada dakwah yang kita kerja ni, yang kita buat ni. Ada setengah ustaz-ustaz kita ni, masya-Allah tabarakallah, macam dia berdendam dengan sekolah agama. Dia ustaz, dia ustazah, tapi anak dia seorang pun tidak masuk sekolah agama, seolah-olah macam kata pada aku seorang lah sekolah ni. Itu di antara perkara yang kita kena muhasabah. Khiftul mawaliya min warai, aku bimbang lepas pada aku tidak ada, keluarga-keluargaku tak ambil cana dengan dakwah ini. Itu rayuan. Satu lagi dia punya, wa kanat imraati aqira, Allahu akbar, dan isteriku pula seorang yang mandul. Yang sudah mandul, maknanya mandul ni orang tak boleh anak lah, orang tak boleh anak. Tapi bagi Zakaria bukan mustahil bagi Allah Ta'ala nak minta benda tu. Kalau kita kata dah tahu bini mandul, minta apa buat anak? Kuasa Allah mengatasi segala-galanya, kan? Nanti lepas pada dia bagi benda pelik lagi. Sekarang ni dapat Zakaria, nanti Maryam dapat Isa tanpa bapa, lagi ajaib. Allahu akbar. Maka kerana itulah kita kata mukjizat-mukjizat yang berlaku dalam dunia ni semuanya menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik, cuba senarai berapa perkara dah Zakaria buat rayuan. Bermula daripada ayat yang mula-mula tadi. Dia kata apa? Aku dah lemah, kepala dah beruban, dan biasanya doa-doaku dikabulkan. 3. Kemudian aku bimbang. Yang keempat, aku bimbang takut keluarga aku tak cana dengan dakwah aku ni. Yang kelima, isteri aku pula mandul, memang tak boleh anak dah kalau kecuali dengan mukjizat yang kau beri ya Rabbi. Barulah dia 5 rayuan nyata. Sebab yang keenam baru dia minta, fahabli min ladunka waliya. Oleh itu, kurniakanlah aku dari sisimu seorang anak laki-laki. Dia takyin nak anak laki-laki. Sebab apa nak laki-laki? Tengok nota di bawah. Nabi Zakaria alaihi salam memohon semoga Allah Ta'ala mengurniakannya seorang anak laki-laki yang juga berpangkat Nabi untuk memimpin kaumnya, kaum Yahudi Bani Israel sepeninggalannya. Kerana tidak ada di antara kaum kerabatnya yang dapat diharapkan menjalankan tugas untuk memberi nasihat pengajaran kepada kaumnya yang telah rusak akhlaknya dan sentiasa menderhaka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi Zakaria di sini spesifik doa dia, minta anak laki-laki sebab nak bagi tugas. Jadi kalau perempuan mungkin tak sesuai nak jadi nabi, tak boleh jadi nabi perempuan. Jadi dia nak nabi, minta anak laki-laki. Rabbi habli fahabli min ladunka waliya. Sebab apa? Sebab Imran Maryam dia tak minta apa-apa, akhir kali keluar anak perempuan. Falamma wada'atha qala rabbi wada'tuha unsa laisa zakar kal unsa. Laki-laki tak sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Jadi Zakaria dia minta terus nak anak laki-laki. Kita kata subhanallah. Baik, apa lagi rayuan dia? Dia minta khas anak laki-laki untuk menjalankan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama. Bukan suka-suka, bukan ajak gibu hayawan, tapi nak jadi pendakwah, dai yang akan meneruskan kerja dia. Tengok ayat yang ke-6. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Allahu akbar. Yarisuni, yang layak mewarisi daku dan juga mewarisi keluarga Yaqub, dan jadikanlah dia anak aku ini, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai. Anak ni engkau reda dan disukai oleh orang ramai. Tengok nota di bawah 788, yakni mewarisi jawatan Nabi. Yarisuni, sebab tu dia sebut nama dia, tok dia, yarisu min ali Yaqub. Jadi apa ali Yaqub tu banyakkan Nabi kan, Yaqub, Yusuf, Ishak. Kalau dia mari ni, maka dia minta jawatan Nabi. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat baik-baik,
Di antara i'tida dalam doa, kita minta jawatan yang tidak layak untuk kita. Sekarang ni kita sudah tahu bahawa Nabi sudah tidak ada. Kita pergi doa macam Nabi Zakaria, ya risuni wa irisu, tak ada lagi jawatan Nabi. Yang kita minta, ya Allah jadikan anak-anak aku ni anak yang soleh, yang dapat menyambung tugas-tugas dakwah yang telah aku bawa, yang telah aku ajak kepada masyarakat, maka itu layak. Tapi kalau minta jadi Nabi lah, itu dia panggil tidak dalam doa. Pasal itulah sebab sebahagian daripada doa-doa kita ni kadang-kadang nampak tinggi sikit. Dia kata, berilah kepada kami ilhamul malaikatil muqarrabin, ilham macam malaikat. Kita kata Masya Allah, nak minta ilham malaikat nak kita. Jadi kita minta apa yang kita boleh faham daripada sunnah Nabi SAW, itu minta yang munasabah. Baik para pelajar sekalian, masa kita sangat laju, maka dalam ayat ini di antara faedah tarbawiyah, tanda faedah tarbawiyah, Allah Ta'ala sebut iznada rabbahu. Maaf, kita pergi pada yang pertama dulu, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Mana aku akan sebut kepada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tafsil tentang Nabi Zakaria. Sebab apa? Dia mempunyai banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah Sayyidina Zakaria di dalam ayat ini. Baik. Perkara yang kedua, iznada rabbahu nidaan khafiyah. Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang perlahan, yang tersembunyi. Fihi istihbabul israr bid-du'a. Tanda, kata Imam Suyuti, dalam ayat ini menunjukkan bahawa sunat elok kita berdoa dengan suara perlahan. Dan dia doa dengan perlahan ni ada 10 faedah, 10 rahsia. Tanda, 10 rahsia ataupun 10 faedah yang kita korek dalam kitab kita ini insya-Allah. Yang pertama, tanda ni para pelajar. Yang pertama, annahu a'zamu imanan. Orang yang berdoa secara perlahan-perlahan ini orang yang mantap iman dia, sebab dia tahu Allah yang kita doa, yang kita panggil, yang kita seru, Allah yang mengetahui segala-galanya. Yasma'ud du'a, mendengar doa kita walaupun kita perlahan, mulut kita di atas lantai waktu sujud, tapi didengari oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang maha tinggi kedudukannya. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, rahsia yang kedua, annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim. Orang yang doa perlahan-perlahan ini lebih tinggi adab dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok atas dunia pun, kita bercakap dengan raja, kita pergi depan tuan-tuanku, kita bercakap perlahan, ya tuanku minta, tapi lah itu bukan adab. Maka kita dengan Allah Azza wa Jalla beradab, kita doa secara perlahan. Kalau boleh air mata menitis, mulut menyebut, hati khusyuk, itu terbaik. Yang ketiga, kelebihan doa secara perlahan, ablaghu fit tadarru'i wal khusyu', lebih kuat untuk kita tadarru', merendahkan diri dan khusyuk kepada Allah, allazi huwa ruhud du'a. Ruh doa tu di mana? Duduk di khusyuk dan tadarru'. Anda tak mampu nak huraikan kerana masa kita sudah lewat. Kan satu hari cerita Umar bin Abdul Aziz, dia tengok seorang pemuda, dia doa minta nak isteri. Allahumma zawwijni, ya Allah kahwinkan aku, tapi mata dia melelau sana sini. Umar berkata, Umar Abdul Aziz dia duk main benda batu tangan. Umar kata, alqil hajar, campur batu tu. Alqil hasa, campur batu di tangan tu. Berdoa betul-betul. Bukan ini cara orang nak meminang bidadari. Masya Allah, tabarakallah. Itu kata. Jadi kita nak ablagh fi du'a. Yang keempat, doa secara perlahan, ablaghu fil ikhlas, lebih ikhlas, sebab kita bercakap dengan Allah je, kita tak suruh orang lain dengar, kita tak minta orang lain dengar. Yang kelima, berdoa secara perlahan, ablagh fi jam'iyatil qalbi ala zillati fid du'a. Berdoa secara perlahan ni lebih kuat untuk kita nak kumpulkan hati kita tu supaya lebih hina di hadapan Allah dalam permohonan kita ni. Kita minta dengan Allah je, kita tak panggil orang lain dengar, kan? Maka yang kita naknya Allah. Jadi kalau kita doa orang lain berdoa ami-ami, kita naik, kata orang naik seh pula kita semangat. Tak, biar kita dengan Allah Azza wa Jalla.
Yang keenam, di antaranya kita rasa bila kita panggil dengan perlahan, kita rasa kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sahabat-sahabat mari tanya Nabi, ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah ni dekat ke jauh? Kalau jauh, nunadi, kita akan panggil ya Allah. Kalau dekat, nunaji, kita berbisik ya Allah. Maka Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala turun, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya tentang aku dekat. Maka Nabi SAW bagi tahu pada sahabat yang mengangkat suara takbir, Nabi kata, kesian pada diri kamu, kamu panggil Allah yang mendengar, bukan Allah yang tak dengar, bukan Allah yang tidak ada. Masya Allah. Baik, yang ketujuh, berdoa secara perlahan. Ad'a ila dawami talabi was soal. Bila kita perlahan, kita boleh panjangkan doa, memohon, merayu. Sebab kalau kuat-kuat, letih lah kita, penat dah. Sudah berdoa tu letih. Ini kita berdoa perlahan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahu Akbar. Yang ke-8, kita berdoa secara perlahan-perlahan boleh memutuskan gangguan-gangguan orang lain kepada kita. Jadi orang tak tahu dia minta apa dia tu. Tapi kalau kita minta benda ni, contohlah kita kata kita minta kuat-kuat, ya Allah, ya Tuhanku, rezeki kalau aku ni rezeki yang baik, aku nak buka sebuah supermarket besar di kawasan Kuala Krai ni. Kawan-kawan tengok sebelah, nampak ubat atas kepala, nak bisnes lagi dia orang tua ni. Nampak mana ada. Ataupun orang tua-tua ni, tak larat dah duduk main meter, ya Rabbi, berasa nak bini seorang lagi. Orang tahu rahsia. Maka dia kata apa? Kita doa perlahan, kita putuskan gangguan-gangguan orang lain kepada kita. Gangguan orang lain pada kita. Dan ingat, kita juga mengganggu orang lain. Orang doa, kita doa juga. Jadi ganggu orang lain, itu di antara benda yang tidak baik. Banyak gangguan. Sama ada kita diganggu oleh orang sebab terdedah rahsia, ataupun kita mengganggu orang lain sebab dia nak doa, kita doa juga. Allahu Akbar. Berapa dah kita? Yang ke-9, anna a'zam an-ni'mati al-iqbal wa ta'abud wa kulli ni'matin hasidun ala qadriha. Jadi sebaik-baiknya kalau setiap doa kita tu, oleh kerana doa ni ibadat, kita beribadatlah secara perlahan-lahan, dan tak usah duk cerita kepada orang apa yang kita minta, sebab setiap orang yang dapat nikmat akan dihasad oleh orang. Orang dapat nikmat, kita dihasad. Betul ada dalam asar kata, ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kamu tolonglah laksanakan permohonan kamu itu dengan projek perancangan kamu tu sembunyi, jangan bising-bising, sebab orang dapat nikmat akan dicemburui, akan dihasad oleh orang. Yang ke-10, anna doa kita ni zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengandungi permohonan, mengandungi pujian kita kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dengan nama-namanya yang maha indah. Maka kita berdoalah secara wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Allah Ta'ala perintah dalam suratul Araf ayat 205, sebutlah nama Tuhanmu dalam diri kamu perlahan-perlahan, dalam keadaan tadarru', merendah diri dan perlahan. Allahu akbar. Tilka asyaratun kamilah. Itulah dia panggil 10 adab rahsia kenapa doa itu perlu diperlahankan. Baik, kata tulis, ini habis dah 10, tanda sekat tu dulu. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, laqad adrakna aqwaman, Allahu akbar, kami dapati, bertemu dengan beberapa orang di atas muka dunia ini, min amalin, siapa dia mampu buat ibadat secara sembunyi, dia tak akan buat secara zahir abadan. Subhanallah. Jadi kalau dia boleh ibadat secara perlahan, senyap-senyap, dia tak akan tunjuk kepada orang. Kita hari ni yang senyap nak ditunjukkan, yang ditunjukkan lagilah ditunjukkan. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk, nak tunjuk-tunjuk semua ibadat kita kepada orang. Habis masuk dalam Facebook, baca Quran pun tunjuk Facebook, tawaf di Kaabah, berdoa pun Facebook juga. Allahu akbar. Lepas dia solat tahajud, tulis kat Facebook, alhamdulillah pukul 3 pagi dapat datang ke masjid malam ni,
Oh, hebat. Dapat 500 laik, pahala hancur jadi debu, wal iazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada dalam doa Zakaria ni, iznada rabbahu nidan khafiyya qala rabbi inni, sampai kepada fahab li min ladunka waliya. Ada beberapa faedah daripada kisah ini, iaitulah dia panggil adab berdoa. Tadi rahsia kenapa disembunyikan. Sekarang ni kita nak pergi kepada adab berdoa. Dalam kitab saya ni ada 4 adab tanda. Yang pertama, cara ringkaslah. Yang pertama, nidaan khafiyya, kita berdoa cara perlahan. Dalam suratul A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Maknanya kita seru Allah Ta'ala cara tadarru' dan secara perlahan. Sebab apa? Doa secara perlahan itu menunjukkan kepada lemah kita, dhaif kita, berhajatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil umdatud doa al-inkisar. Kemuncak doa tu kita rasa kita ni sangat berhajat kepada Allah. Jadi kalau kita dengan suara-suara kuat menunjukkan kekuatan, ya Rabbi, ya, kerana menunjukkan kuat. Jadi kita kata ya Rabb, ya Rabbi, itu menunjukkan kita lemah, kita sangat berhajat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sunat elok setiap orang berdoa tu dia mulakan muqaddimah doa dia menyatakan kelemahan diri dia. Apa yang kita nak? Kenapa aku nak benda ni? Kita kata ya Allah, berilah kepada aku anak-anak yang soleh, yang boleh menyambung tugas-tugas dakwah kita ni. Sebab saya sudah tua, saya sudah tidak larat, saya sudah sakit lutut contohnya, dan macam-macam lagi kita. Maka kita minta adanya pelapis yang akan menyambung. Jadi kita kata itu di antara adab-adab berdoa, nyatakan kalimat. Jangan kata ya Rabbi, saya sudah berjaya, hebat gini-gini. Nampak petai lagi kata orang. Awal lagi kita sudah menunjukkan keangkuhan. Jangan. Adab yang ketiga, hendaklah doa kita tu biarlah berkait dengan agama. Sebab itu Nabi Zakaria dia kata apa? Aku bimbang khiftu al-mawaliya min warai. Bimbang lepas aku tak ada orang nak sambung kerja dakwah. Jadi dan tak salah kita minta untuk dunia, tapi kait dengan akhirat. Contohnya, Allah rezekilah kepada aku perniagaan ni, aku buka kedai ni, mintalah maju untung. Sebab apa? Saya nak bantu kerja dakwah, nak bayar zakat, nak tolong orang miskin. Jadi kita kait dunia untuk akhirat. InsyaAllah Allah kabulkan. Yang keempat, kita kena berdoa dengan permulaan lafaz ya Rabb. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah. Jadi biarlah kita panggil nida, seruan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu di antara yang keempat. Yang kelima, kalau boleh kita bertawassul dengan amal-amal baik kita sebagaimana yang telah diguna oleh Sayyidina Zakaria alaihissalam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Macam contohnya zaman kita hari ni, Covid mari. Bila Covid meningkat, positif dia menyebabkan MKN akan isytihar PKP. Masjid akan ditutup. Ketika ini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, aku suka solat berjamaah. Sepanjang hayat aku ni berulang alik ke masjid. Aku suka beriktikaf di masjid, suka bertadarus di masjid, suka belajar. Ya Allah, ya Tuhanku, angkatkan Covid ini daripada kawasan kita dan janganlah masjid kami ditutup. Itu dia panggil doa kita tawassul dengan ibadat kita. Jangan bila ada orang ajar, bila ada masalah pergi panggil nama tu, nama jin, nama la, kita kata tak, kita panggil ya Rabb, kita panggil Tuhan yang dekat, yang mustajab doa. Itulah dia panggil 5 adab doa. Banyak lagi, tapi dalam kitab ni ringkas, saya ringkaskan dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah para pelajar sekalian, kita akan sambung CD yang akan datang, kisah Sayyidina Zakaria setelah dia berdoa, dia bertawassul, dan dia telah menggunakan adab-adab doa tadi. Ayat yang ketujuh, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. InsyaAllah dalam siri akan datang kita menerima khabar gembira, Zakaria sudah dapat anak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.